antara berita yang saya dapat bulan 12 tahun lepas. Tahun 2013, hujung bulan tu, saya ada bagi kuliah di suatu pejabat kajian ni, kesihatan. Jadi hak yang duduk dalam tu doktor-doktor senior. Yang mereka semua dulu jadi doktor. Tapi dah tak jadi doktor dah. Mereka mengajak pula macam mana untuk budak-budak muda nak jadi doktor. So bila jumpa mereka main cerita kat saya. Mereka kata, Ustaz, kawan saya ni umur 37 tahun. Doktor, tak kahwin lagi. Dia kata, Ustaz, duk simpan lama-lama ni. Berasa nak cerita jugalah. Saya kata, tak apa cerita. Masa ni tengah nak makan. Dia kata, apa yang saya cerita ke Ustaz, peristiwa ini sehari kami hadapinya di hospital 15 ke 20 cases. Sehari, hak cerita saya nak cerita kat tuan-tuan ni, 15 ke 20 kes hak lagu ni sehari. Doktor dia jumpa kes ni, dia jumpa satu hari lebih kurang beratus kes. Katalah sehari dia jumpa 100 orang pesakit. Daripada 100 orang tu, 15 ke 20 hak yang saya nak cerita ni. Makna dia kalau sehari 20, kalau tak ada cuti kita ambil pukul rata 30 hari. Makna dia 600 kes sebulan orang lain-lain. Ni jaga kita ni nasihat sungguh ni. Tapi itulah dia kata, hak ni dia ada lucuh sikit ni, tu macam mana nak buat tu? Adik-adik pergi ambil duit pergi main kat luar. Cerita yang pertama, ingatlah, masa saya cerita ni, ingat, sehari 15 ke 20 kes. Di KL, bukan KL semua, satu kawasan kecil. Di KL, di suatu kawasan kecil, nama Bangsar, area situ. Sehari 15 ke 20 kes. Saya hak duk dengar ni mengkelan makan lah. Saya cerita kat tuan-tuan, kita tengok jadi dulu mana. Dia kata, sebab ni nak cerita pasal sunnah Nabi. Dia kata, hari ni orang perempuan, ramai yang dalam 15 ke 20 orang sehari, orang perempuan, mai ke hospital, orang perempuan, mai ke hospital, mengadu sakit dan gatal-gatal dan buang air tidak selesa di bahagian alat kemaluannya. Maka doktor akan periksa. Bila doktor periksa, ni dengar ni semua ni, hak kita hak lelaki ni, hak kita hak jantan ni, hak perempuan pun dengar benda ni elok-elok. Bila doktor cek, doktor dapati bahawa ada suatu kuman yang duduk di situ, yang tempat dia tak sepatutnya di situ. Kuman tu kalau buka dalam buku perubatan, dia hanya ada satu tempat tempat kuman tu. Dan tempat dia bukan di situ. Bukan di kemaluan hadapan orang perempuan. Bukan. Tapi macam mana kuman tu boleh pergi hinggap duduk dalam situ? Itu persoalan dia. Tapi sebenarnya doktor dapat dah jawapan. Sebab tu saya pesan kat tuan-tuan. Ni siapa yang tak terasa lagi, siapa yang tak tahu lagi, kata badan dia ni milik Allah Ta'ala ni, saya nak bagi tahu. Ayat yang kita duk baca, semalam pun kita baca agak. Surah Yasin. Apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa dia? Hari di mana mulut tak boleh bercakap, tangan akan jadi saksi, kaki akan jadi saksi atas apa yang kita buat. Ayat ni ayat forensik. Ayat ni ayat forensik. Nak habaq kata, kita bila kita tak habaq apa yang berlaku pun, tubuh badan kita boleh habaq apa yang terjadi pada kita. Orang hak pandai dia akan tahu. Maka saya pesan siap-siap kat kita semua ni. Jangan take for granted sasa kata badan kita, kita buat tak tahu aja. Esok walaupun kita tak cerita kat doktor apa yang kita buat, doktor boleh tahu apa yang jadi pada badan kita.
Kalaulah hak doktor bukannya maha mendengar, maha mengetahui, itu pun boleh tahu. Hak yang maha mendengar, maha mengetahui, lagi sabit. Nampak, faham? Boleh faham? Apa dia? Saya cerita balik dah. Kuman tadi tu, dia ada pada orang lelaki dan orang perempuan satu tempatnya. Kuman tu hanya ada pada lubang dubur sahaja. Makna dia apa? Makna dia suami dia telah melakukan sesuatu perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, kemudian dia melakukan balik perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, kesan daripada hak yang tadi tu. Ni cakap berlapik dah ni. Aku hampa tak faham, aku tak tahu dah ni. Aku berlapik banyak dah ni. Suami dia buat jalan yang Allah laknat, kemudian lepas buat jalan Allah laknat, dia buat balik jalan yang Allah Ta'ala suka. Benda tu hinggap duduk dalam tu, kena penyakit, rosak orang perempuan tu. Sehari 15 ke 20 kes. Berapa banyak manusia atas buka bumi yang dia kahwin, dia ingat Allah Ta'ala suka dia kahwin, rupa-rupanya perkahwinan dia, Allah Ta'ala laknat perkahwinan dia. La hawla wa la quwata illa billah. Sedangkan kita semua maklum, bila kita nak menghadiri kepada ahli keluarga kita, maksud saya isteri kita, ahli keluarga kita, kita kena baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita kena baca doa tu sebab tak mau bagi setan kacau. Lagu mana nak baca doa tu setan tak mau kacau, kalau hang tu dah jadi setan.